di lautan selama sepekan. Mutiara bersinar di atas tiara. Assalamualaikum saya ucapkan sebagai tanda pembuka bicara. Saya Nur Amira Natasha binti Muhammad Zulhairi akan membuat satu resensasi buku yang bertajuk Natra, Cinta, Rusuhan dan Air Mata. Buku ini dikarang oleh seorang pensyarah universiti yang terkenal, iaitu Universiti Teknologi Malaysia. Beliau bernama Fatini binti Yaakob. Sedikit sejarah kehidupan penulis yang ingin saya kongsikan. Beliau merupakan seorang bekas wartawan majalah Dewan Masyarakat dan berubah karier pada tahun 1994 menjadi penulis bebas sehingga kini. Salah satu karya yang dihasilkan oleh beliau ialah Natra. Buku ini mengandungi 457 muka surat dan diterbitkan pada tahun 2010. Berdasarkan rujukan saya, buku ini diterbitkan oleh penerbitan Universiti Teknologi Press. Sebelum saya mengupas sinopsis buku ini dengan lebih lanjut, saya terpanggil untuk mengulaskan 3 perkataan yang terpapar di hadapan buku ini. Perkataan cinta merujuk kepada Natra yang diselubungi perasaan cinta terhadap buah hatinya. Manakala perkataan rusuhan pula merujuk kepada rusuhan antara agama Islam dan Kristian serta membabitkan pertengkaran antara kaum Melayu dan Belanda. Gabungan cinta dan rusuhan inilah yang menghasilkan air mata disebabkan oleh Natra yang merindukan kekasihnya namun ditentang berat oleh masyarakat Belanda. Baiklah, berbalik semula kepada sinopsis buku ini. Buku ini mengisahkan tentang isu kontroversi Maria Huberdina Hertog atau dikenali sebagai Natra yang mencetuskan konflik antara agama, bangsa dan negara. Sejarah yang penuh dengan bintik hitam ini melibatkan Natra sebagai watak utama. Natra ialah seorang gadis kecil yang terlibat dengan ketidakadilan seumur hidupnya. Isu ini dapat dikaitkan dengan masyarakat kini yang sering berat sebelah terhadap salah satu pihak sehingga berlakunya penipuan dan perselisihan faham. Jadi, tidak mustahil disebabkan oleh perselisihan faham, kita menjatuhkan hukuman terhadap individu yang pada hakikatnya tidak bersalah. Justeru, saya sebagai pembaca memperoleh pengajaran bahawa setiap penipuan dan perselisihan faham akan mencetuskan pergaduhan dan rusuhan. Contohnya, memetik peristiwa di bab 8 yang mencetuskan keadaan yang merumitkan ketika Natra yang dibesarkan dengan adat Melayu dan dididik dengan ajaran Islam diminta untuk ke gereja serta dipaksa memakai gaun, iaitu berkaitan pakaian yang tidak menutup aurat. Berlakunya hal ini berikutan daripada keputusan mahkamah berkaitan perbicaraan hak jagaan mutlak terhadap Natra. Mahkamah telah memutuskan hak jagaan tersebut diserahkan kepada bapa kandungnya yang bukan Islam, iaitu Adrianus Petrus Hertog. Hal ini menyebabkan ibu angkatnya yang mendidiknya sebelum ini merasa terkilan dengan keputusan tersebut. Maka dari situlah bermulanya rusuhan antara agama Islam dan Kristian. Seterusnya, di sebalik memperkenalkan watak Natra yang diselubungi kesulitan hidup, penulis juga berjaya menonjolkan watak Vermeulen, iaitu watak seorang yang positif. Pewatakan beliau ialah seorang berhati mulia dan sanggup berkorban nyawa untuk menghubungkan cinta Natra dan Mansur Adabi. Contoh, Vermeulen sanggup berkorban nyawa dengan mengirimkan surat melalui kawannya seorang juruterbang syarikat penerbangan Belanda KLM untuk mengirimkan surat-surat tersebut kepada Mansur Adabi. Surat yang dikembalikan oleh Mansur Adabi akan diberi kepada Natra. Hal ini membuatkan Natra berasa senang hati. Namun, tanpa disedari, pihak polis mengintip tindak tanduk Vermeulen yang mencurigakan. Tidak lama selepas itu, Vermeulen diberkas dan dihumbankan dalam penjara. Peristiwa ini dapat dijadikan teladan kepada pembaca supaya menjadi seorang yang berani mengambil risiko untuk mempertahankan pihak yang ditindas. Selain itu, terdapat satu peristiwa yang berkaitan dengan air mata percintaan, tertulis di bab 14 yang mencetuskan keadaan yang menyedihkan ketika Mansur Adabi cuba untuk membuang rasa cinta dan rindu terhadap Natra, namun rasa cinta itu tetap ada sehingga akhir hayatnya. Jadi benarlah bahawa cinta dari insan yang setia sangatlah tulus. Akhir penceritaan, penulis berjaya menghayat hati dengan nilai kasih sayang seorang ibu angkat yang sanggup mendidik dan mengerah keringat untuk membesarkan seorang gadis yang tidak seagama dengannya.
Isu ini dapat dikaitkan dengan masyarakat kini yang mampu mencorak dan mendidik anak-anak bangsa tidak kira warna kulit maupun agama. Benarlah bahawa kasih ibu sampai ke syurga. Jadi sebelum saya mengakhiri resasi buku ini, saya ingin mengesyorkan buku ini kepada seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk membaca buku yang penuh dengan sejarah ini supaya dapat dijadikan panduan untuk cekal mengharungi liku-liku pahit manis kehidupan. Sekian daripada saya. Terima kasih.